Assalamualaikum. Hari ini kita belajar tajuk masakan dalam buluh merujuk buku teks muka surat 122. Dalam petikan ini, kita akan belajar tentang ayat songsang. Apa itu ayat songsang? Ayat songsang ialah ayat yang diterbalikkan subjek dan predikatnya daripada struktur ayat biasa. Jadi di sini cikgu berikan contoh supaya kamu faham. Yang pertama ni ialah struktur ayat biasa. Sambutan Hari Raya Aidiladha di kampung itu sungguh meriah. Baik, yang warna hijau ni ialah subjek. Kemudian yang warna biru ni ialah predikat. Tetapi bila kita hendak membina struktur ayat songsang, predikatnya akan berada di hadapan, iaitu sungguh meriah sambutan Hari Raya Aidiladha di kampung itu. Maksudnya sama, cuma apabila kita menulis ayat songsang, ayat itu diterbalikkan. Ya? Baik, kita lihat di sini. Petikan yang kita pelajari pada hari ini, masakan dalam buluh. Kita baca dulu petikan ini. Nasi buluh. Nasi buluh juga dikenali sebagai nasi lemang. Masakan ini merupakan hidangan tradisional masyarakat keturunan Melayu Patani. Di dalam buluh nasi ini dimasak selama 2 jam. Sebelum dimasak, beras dibalut dengan daun bemban. Aroma daun bemban menjadikan nasi buluh lebih istimewa. Kemudian di sini telah ditunjukkan contoh ayat susunan biasa. Daun bemban berbentuk seperti daun sirih. Dan di sini pula diberi contoh ayat susunan songsang berbentuk seperti daun sirih, daun bemban. Jadi telah jelas di sini subjeknya telah diterbalikkan. Jika ayat susunan biasa subjeknya daun bemban di hadapan, tetapi ayat susunan songsang subjeknya berada di belakang. Jadi ayatnya telah disusun begini, berbentuk seperti daun sirih, daun bemban. Maksudnya tetap sama. Jadi di sini ada 4 ayat susunan biasa yang akan kita tukarkan kepada ayat susunan songsang. Baik, kita lihat di sini. Ada satu contoh di sini, ayat susunan biasa. Nasi buluh juga dapat dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya. Jadi kita lihat dengan jelas di sini, subjeknya ialah nasi buluh juga dapat dimasak. Tetapi apabila kita menulis ayat susunan songsang, nasi buluh juga dapat dimasak, diterbalikkan ke belakang ayat itu. Jadi, predikatnya dihadapkan dengan cara merebus atau mengukusnya, nasi buluh juga dapat dimasak. Itulah ayat susunan songsang. Jadi di sini cikgu telah siapkan untuk kamu daripada petikan nasi buluh tadi, ayat susunan biasa ke ayat songsang. Kita tengok di sini nombor 1, daun bemban berbentuk seperti daun sirih. Daun bemban berbentuk seperti daun sirih. Okey, daun bemban ni ejaan. Okey, daun bemban. Tak ada G ya. Okey, berbentuk seperti daun sirih. Kemudian ayat songsangnya berbentuk seperti daun sirih, daun bemban. Kemudian yang kedua, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh. Kemudian ayat songsangnya ialah di dalam sebatang buluh sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Ayat yang ketiga, daun lerek juga dapat digunakan selain daun bemban. Ayat songsang, selain daun bemban, daun lerek juga dapat digunakan. Seterusnya, nasi buluh dimasak seperti lemang. Ayat songsang, seperti lemang nasi buluh dimasak.
Dan yang ini pula, nasi buluh dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya, dan ayat songsangnya dengan cara merebus atau mengukusnya. Nasi buluh dapat juga dimasak. Jadi untuk nasi buluh ni cikgu mahu kamu salin dalam ayatnya, tulis dalam bentuk nombor. Contohnya nombor 1 kamu salin ayat susunan biasa, daun bemban, kamu salin je. Daun bemban berbentuk seperti daun sirih. Daun sirih. Baik, kemudian ini ialah ayat susunan biasa. Kemudian kamu salin lagi, ini ialah ayat songsang berbentuk seperti daun sirih, daun bemban. Okey, jadi kamu salin begini, tulis sedikitlah atas ni, iaitu ayat susunan biasa. Okey, kemudian yang ini ialah ayat susunan songsang. Kamu tak perlu salin dalam bentuk jadual begini, tetapi salin dalam bentuk ayat seperti ini. Kamu salin je. Seterusnya kita tengok pula, ini ayam pansuh. Ini ialah petikan ayam pansuh, dan di sini ada ayat susunan biasa, dan cikgu telah susun begini untuk kamu. Ayat susunan biasa dan juga susunan ayat songsang. Jadi di sini kita ada 1, 2, 3 ayat. Jadi masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak. Jadi ayat susunan songsang untuk siap dimasak, masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit. Seterusnya yang kedua, keistimewaan masakan ini terletak pada resepi asli dan aromanya. Kemudian ayat songsang terletak pada resepi asli dan aromanya, keistimewaan masakan ini. Dan yang ketiga, lazimnya masakan ini dimasak dan dihidangkan ketika menyambut perayaan Hari Gawai, Dayak dan Hari Krismas. Ayat susunan songsang, ketika menyambut perayaan Hari Gawai, Dayak dan Hari Krismas, lazimnya masakan ini dimasak dan dihidangkan. Dan cara kamu salin sama seperti yang cikgu dah berikan contoh di sini. Kamu siapkan ini dalam buku penulisan, penulisan C. Kenapa cikgu suruh kamu salin dalam buku penulisan? Kerana ayatnya agak panjang di sini, dan oleh kerana penulisan C itu memerlukan kemahiran kamu menulis kedua-dua ayat, susunan ayat biasa dan susunan ayat songsang, maka cikgu berkehendakkan kamu menyalinnya dalam buku penulisan C. Semoga kamu dapat menyiapkan tugasan pada hari ini.